Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, agak-agaknya lah apakah yang menyebabkan generasi salafus salih mereka ini menantikan kehadiran bulan Ramadan yang penuh barakah? Pastinya di sana ada ganjaran yang besar yang mereka faham tentang bulan Ramadan itu sendiri. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita lihat beberapa hadis yang menceritakan tentang ganjaran bagi mereka yang melakukan amalan di dalam bulan Ramadan dan ganjaran Ramadan itu sendiri. Hadis yang pertamanya disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibnu Adam lahu illa as-shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Hadis ini adalah hadis qudsi. Maksudnya adalah setiap amalan anak-anak Adam itu adalah baginya kecuali as-shaum, iaitu puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberi ganjarannya. Apakah maksud hadis ini, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita tahu setiap amalan kita, baik yang wajib, yang sunat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berbentuk kuantiti, berbentuk saiz, berapa banyak, berapa besar ganjaran itu. Seperti contoh, seorang yang melakukan solat berseorangan, ganjarannya adalah satu, berbanding dengan mereka yang melakukan solat secara berjemaah, ganjarannya 27 kali ganda. Berbanding dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa ana ajzi bihi. Tidak ada had, tidak ada limitation yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang berpuasa. Tetapi kita jangan lupa, setiap amalan kita berbeza dari segi keikhlasan. Keikhlasan inilah yang menyebabkan ganjaran puasa seseorang itu kecil ataupun besar. Justru sama-sama di dalam bulan Ramadan ini kita pertingkatkan amalan kita, kita ikhlaskan amalan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita. Hadis yang kedua yang berkait rapat dengan bulan Ramadan ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Dalam satu hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Di dalam hadis yang kedua ini ada perkataan qama. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan qama ini, tuan-tuan? Yang dimaksudkan dengan perkataan qama ini adalah seseorang itu di dalam bulan Ramadan mendirikan, menghidupkan malam Ramadan itu sendiri, bermula daripada solat tarawihnya sehingga terbit fajar, ataupun kita katakan sebelum subuh, dengan mendirikan bagaimana? Iman wahtisaban, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosanya ghufira lahu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lihat ramai di kalangan orang Islam berpuasa hanya kerana mengikut orang sahaja, hanya kerana setiap tahun amalan ini setahun sekali saja datang, dan mereka ini puasa hanya kerana lapar dan dahaga. Kita tidak mahu seperti itu, para penonton sekalian. Apa yang ingin kita cari adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu lailata kullaha
Yang maksudnya adalah barang siapa yang mendirikan solat ataupun mendirikan malam Ramadan itu bersama imam. Maksudnya di sini adalah bersama-sama imam mendirikan solat tarawih. Hatta yang sarifah, sehingga selesai solat tarawih tersebut. Apa ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ditulis amalan seseorang itu seolah-olah dia mendirikan malam Ramadan itu keseluruhannya. Para penonton sekalian, sekarang mari kita lihat hikmah, kebaikan puasa dari sudut kesihatan dan sains. Para penyelidik ilmu perubatan menyatakan bahawa puasa ini dapat membuang toksin ataupun racun daripada badan seseorang. Secara tidak langsung, ianya dapat menambahkan imunisasi dan juga kekuatan tubuh badan seseorang. Seorang doktor daripada Amerika Syarikat yang bernama Dr. McFadden menyatakan bahawa puasa ini seperti tongkat ajaib yang mana ia mampu menyembuhkan banyak penyakit yang melibatkan perut. Tidak dinafikan makanan kita pada hari ini yang mungkin tercemar, kita beli di bazar dan sebagainya, kemungkinan ini semua menyebabkan datangnya penyakit yang berpunca daripada perut itu sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, mudah-mudahan segala kelebihan yang kita kongsikan dari sudut Islam itu sendiri, hadis Al-Quran dan juga dari sudut saintis, kesihatan, ini semua akan membuatkan semangat untuk terus kita meningkatkan amalan kita di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah.